Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kita habis dah tajuk log, cert dan index kan. Okay, sekarang kita masuk bab 5 iaitu janjang. Okay, dalam bab 5, janjang dia ada dua jenis. Satu janjang aritmetik, satu janjang geometri. Okay, kalau awak refer buku teks muka surat. Okey, buku teks muka surat 128. Okey. Okey. Janjang dia ada dua jenis, iaitu yang pertama janjang geometri, yang kedua yang pertama janjang aritmetik, yang kedua janjang geometri. Dia ada dua beza perbezaan antara janjang aritmetik dan janjang geometri. Nanti kita akan belajar. Okey, dalam janjang aritmetik kita akan belajar terbitkan rumus sebutan. Awak akan belajar nama sebutan. Itu yang inilah nanti kita akan belajar. Okey, hasil tambah sebutan pertama dan penyelesaian masalah. Okey. Untuk janjang geometri kita akan belajar sebutan juga, hasil tambah juga. Dia ada tambah satu lagi, hasil tambah ketakterhinggaan. Okey, so kita terus tak payah buang masa, kita terus ke pengenalan janjang aritmetik. Okey. Okey, awak tengok, kita nak kenal pasti apa itu janjang aritmetik. Okey. Sekarang ni cikgu nak ingatkan awak masa awak form 1 ke form 2. Lupa dah cikgu. Okey, form 2 rasanya. Okey. Awak ada belajar jujukan nombor. Kan? Apa itu jujukan nombor? Ya macam contoh awak ada nombor 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Okey. So dari sini kita kenal pasti. Dari 2 nak pergi ke 4 kita tambah 2. Dari 4 nak pergi ke 6 kita tambah 2. 6 nak pergi ke 8 kita tambah 2. Jadi jujukan nombor ini adalah menambah 2 kepada nombor sebelumnya. Ingat lagi tak? Okey, ataupun contoh contoh lain. Apa lagi? Kita ada nombor paling mudah 10, 20, 30, 40. Yang ni ke sini tambah 10. Yang ni ke sini tambah 10. 30 nak jadi 40 tambah 10. Jadi tambah 2 nombor. Tambah 2 nombor pula. Tambah 10 kepada nombor sebelumnya. Okey. Inilah dianya janjang aritmetik. Okey, apa itu janjang aritmetik? Janjang aritmetik ialah satu jujukan nombor dengan setiap sebutan diperoleh dengan menambah satu pemalar kepada sebutan sebelumnya. Okey, bermaksud 2 ini, yang ini kita panggil sebutan. Sebutan 1, sebutan 1, sebutan 2, sebutan 3, sebutan 4. Nampak? Okey. Sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat. Faham? Okey. Jadi, sebutan ni kita sebutan ni adalah kita buat simbol T1. Sebutan pertama T1 sama dengan 10. Sebutan kedua T2 sama dengan 20. Okey, sebutan ketiga adalah T3 sama dengan 30.
Sebutan keempat adalah 40. Nampak? Jadi sebutan kelima boleh tahu tak? Adalah 50. Nampak? Boleh? Okey. Sebutan pertama, kita buat simbol dia. Kita kadang-kadang kita guna T1 ataupun kita guna A. Nampak Okey. Kan dia kata setiap sebutan diperoleh dengan menambah satu pemala kepada sebutan sebelumnya. Dia tambah satu pemala. Dia tambah apa? Yang dua ni adalah pemala. Okey. 10 ni adalah pemala. Maksudnya nombor tu nombor yang sama untuk sebarang nombor. Sampai habis. Okey. Boleh faham? Okey. Kemudian, pemala itu kita panggil beza sepunya. Pemala tu kita panggil beza sepunya. Macam mana nak tahu beza sepunya? Biasa macam ni kita nak tahu dia tambah berapa. Yang kedua tolak yang pertama kan. So beza sepunya simbol dia adalah D, huruf D. Sama dengan yang sebutan kedua tolak sebutan pertama. Memang macam tu. Okey, sekarang kita tengok contoh 1. Tentukan sama ada jujukan yang berikut ialah janjang aritmetik atau bukan. Okey. Kita nak tentukan dia janjang aritmetik atau bukan. Bila nak tentu janjang tu, kita mesti tengok dia tambah ke apa. Okey. Dia ada dua jenis. Satu aritmetik dia tambah, kalau geometri dia darab kan. Okey. Kita tengok, beri justifikasi anda. Tengok perkataan justifikasi ni dah terkejut. Tak perlu. Justifikasi ni macam bukti lah sebenarnya. Okey, kita tengok A. 358, 350, 342. Okey. Dah ni berkurang. Cikgu kata tambah je. Okey, dia tak semestinya tambah. Dia boleh juga menambah negatif 2. Maksudnya tolak 2. Faham? Okey, jadi kita tengok di pertama kita ambil sebutan kedua. Mana ni? Sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga. Sebutan kedua berapa? 350 tolak sebutan pertama 358. So kita akan dapat negatif 8. Nampak? Okey, kita tengok D yang satu lagi. D2 adalah sebutan ketiga pula. Sebutan ketiga adalah 342 tolak 350. So kita akan dapat negatif 8. Sama ke tak D dia? Okey, so dari sini kita nampak D1 nilai dia sama dengan D2. Nampak ni, negatif 8, negatif 8. Okey, jadi D1 sama dengan negatif 2 sama dengan negatif 8. Bila sama D1 dengan D2, maka jujukan ini ialah janjang aritmetik. Okey. Kerana D1 sama dengan D2 sama dengan negatif 8. Faham? Boleh? Okey. Kita pergi ke B. Kita tengok B pula. Okey. So dekat B ni awak mana satu A, mana satu B, mana satu B pula. Mana satu A, mana satu T2. Okey, ni A. T2, T3, T4. Nampak? Okey, sekarang kita test satu per satu. Kena try semua. Okey. D1. D1 adalah T2 tolak T1. So, 2 tolak 2 per 3. Kita akan dapat 4 per 3. Awak guna kalkulator je. Tak payah nak congak ke apa kan. Okey. D2.
D2 sama dengan 10 per 3 tolak 2. Kita akan dapat 4 per 3. Sama. Tapi dia ada sampai 4 kan? Bila 4 kita kena buat semua. D3 sama dengan 5 tolak 10 per 3. Sama dengan 5 per 3. Okey. So dah lain. Awak tengok. Ni dua ni sama. Tapi yang ni dah lain. Jadi dia adalah janjang aritmetik ke bukan? Okey, pandai. So jujukan ini bukan janjang aritmetik kerana apa? D1 sama dengan D2 tapi tak sama dengan D3. Okey, boleh? Itu sebab dia. Okey, next. Faham Senang je kan? Okey, next. Contoh 2. Satu auditorium mempunyai 15 buah kerusi. Baris pertama. Okey, ni ayat dia ni. Awak terus keluarkan dia. Bila dia kata baris pertama, bermaksud T1 ataupun A lah. T1 sama dengan 15. Baris kedua, T2 sama dengan 19 buah kerusi pada baris kedua. 23 buah kerusi pada baris ketiga. Maksudnya T3, 23. Kalau kita buat jujukan, susunan jujukan, kita akan dapat 15, 19, 23. Nampak? Dan seterusnya. Tentukan sama ada susunan kerusi setiap baris mengikut janjang aritmetik atau bukan. So, nak tentukan janjang aritmetik, kena tahu apa? D dia kan? Okey, D1 sama dengan T2 tolak T1. T2 adalah 19 tolak T1 adalah 15. So, kita akan dapat 4. Okey, satu lagi D2. D2 adalah D3 tolak T2. T3 tolak T2. So, T3 23 tolak 19. Kita akan dapat 4. Sama tak D dia? Okey, sama. Jadi, susunan, jujukan pula. Susunan kerusi mengikut janjang aritmetik kerana D1 sama dengan D2 sama dengan 4. Okey, faham? Okey, sekarang kita tengok latih diri 5.1. Cari beza sepunya bagi beza sepunya. Beza sepunya adalah D. Ataupun dalam bahasa Inggeris difference. Sebab itu kita bagi simbol D. Okey, bagi setiap janjang aritmetik berikut dan nyatakan cara janjang aritmetik itu diperoleh. Okey. Tengok 1A. Negatif 35, negatif 21, negatif 7. Okey. So, dia nak beza sepunya. Beza sepunya. Okey, kalau tak ingat, kita label dulu. T1, T2, T3. Okey, so, nak cari beza sepunya. Beza sepunya adalah D sama dengan T2 tolak T1. So, T2 adalah negatif 21 tolak T1 negatif 35. So, dapat 14. Jadi, dia suruh nyatakan cara janjang aritmetik diperolehi. Diperoleh. Bermaksud, tambah 14 kepada sebutan sebelumnya. Dia suruh terang, kita terang. Okey, untuk nombor 2. Nombor 2, 1B. Tengok 1B.
Ni simbol set. Ingat kita belajar set. 5 set 3. 8 set 3. Okey. Kenal pasti T1, T2, T3. Nampak? Okey. Sekarang nak cari beza sepunya D kan? Okey. Beza sepunya D sama dengan T2 tolak T1. Okey. So, T2 adalah 5 set 3 tolak 2 set 3. So, kita dapat set 3 ni kita boleh faktorkan. 5 tolak 2 set 3. So, 5 tolak 2 adalah 3 set 3. Nampak? Jadi, cara janjang aritmetik tu diperoleh dengan tambah 3 set 3 kepada sebutan sebelumnya. Okey, faham? Boleh ya? Okey, kita tengok 1C. Okey, P tambah Q, 2P, 3P tolak Q. So, label dulu. T1, T2, T3. Okey. Okey, kita ambil D sama dengan T2 tolak T1. Sama dengan T2, 2P tolak P tambah Q. Nampak? Jangan lupa kurungan. So, 2P tolak P tolak Q. 2P tolak P adalah P tolak Q. Nampak? So, dia punya cara dia tambah P tolak Q kepada sebutan sebelumnya. Okey, boleh? Okey, kita proceed D. Untuk D, korang tengok kat sini, dia log asas A. Terus buat T1, T2, T3. Jadi dia nak D. D sama dengan, untuk soalan D D tu beza sepunya sama dengan T2 tolak T1. Cikgu boleh tak T3 tolak T2? Boleh. Awak akan dapat jawapan yang sama. Sebab dia itu adalah janjang. So, T2 adalah log 2 kuasa 4 asas A. Tolak T1 adalah log 2 asas A. Nampak? Ini kemahiran log. So, kat sini log asas yang sama 2 kuasa 4 boleh jadi tukar tolak jadi bahagi kan? 2. So kita akan dapat log 2 kuasa 3. Nampak? So dia punya cara janjang dia adalah tambah log 2 kuasa 3 asas A kepada sebutan sebelumnya. Okey, faham? Okey, kita terus lagi soalan nombor 2. Tentukan sama ada setiap jujukan berikut ialah janjang aritmetik atau bukan. So, yang ini kita kena test satu-satu macam tadi. Okey. Sebab yang ni dia suruh tentukan dia janjang aritmetik ke tak. Okey, nombor 2A. 9, 13, 17, 21. Label T1, T2, T3, T4. So, kena cari apa? D. D sama dengan D1 sama dengan 13 tolak 9. Kita akan dapat 4. D2 17 tolak 13. Kita akan dapat 4. D3 21 tolak 17 dapat 4. Maka okey, D1 sama dengan D2 sama dengan D3 sama dengan 4. Maka jujukan ini ialah janjang aritmetik.
Okey, faham? Okey, so next. Semua ni awak kena buat pengiraan. Dia tak boleh main sebut je. Okey, 2B. 1/2, 1/4, 1/6, 1/8. Okey. So, tengok. D1. D1 sama dengan 1/4 tolak 1/2. So, kita akan dapat negatif 1/4. Okey, D2. 1/6 tolak 1/4. Kita akan dapat negatif 1/12. Ini sah-sah tak sama kan? Jadi D1 tak sama dengan D2. Maka jujukan ini bukan janjang aritmetik. Okey, nampak? Okey, faham Okey, kita pergi ke 2C. 0.1, 0.01, 0.001. Okey. Sekarang cari dia punya D1. D1 sama dengan 0.01 tolak 0.1. Kita akan dapat negatif 0.09. D2 0.001 tolak 0.01. Nampak? Nak cari ni. Ini D2. Ini D1. Okey. So, kita akan dapat kat sini negatif 0.009. Sama ke tak? Tak sama. D1 tak sama dengan D2. Maka, jujukan ini bukan janjang aritmetik. Okey, nampak? Okey, sekarang kita pergi ke D. Okey, 2D. 5 tolak X. 5 tambah X. Okey, so D1 sama dengan ni kat sini nampak 5 tolak kurungan 5 tolak X. So 5 tolak 5 darab masuk ni tambah X. So kita akan dapat X. Nampak? Okey, yang kedua D2. 5 tambah X tolak 5. So 5 tolak 5 kosong, tinggal X. Sama ke tak? Sama kan? So D1 sama juga dengan D2, iaitu adalah X. Maka jujukan ini ialah janjang aritmetik. Okey, boleh. Okey, next. Nombor 3. Lengkapkan jaringan nombor yang berikut. Diberi hubungan bagi setiap jaringan ialah sebutan berterutan dalam janjang aritmetik. Okey. Dia bagi 5, 10, 8. Dia suruh isi warna hijau ni apa dia. So, kita tengok maklumat yang ada. Nombor 3A. Okey. Ke bawah. Ke bawah ni, janjang dia 8, tempat kosong, 10. Okey. Agak-agak berapa kat tengah tu? Tak tahu. So, D dia sama kan? Jadi, boleh buat. Yang ni kita anggap dia sebagai huruf X. Okey, X kita tak tahu kan? So, X tolak 8 sama juga dengan 10 tolak X. Yang ni D1. Yang ni D2. Sebab sama kan? Dia kata dah janjang. So, X tambah X, 2X sama dengan 18. X sama dengan 9. Jadi, kat tengah ni adalah 9. Nampak? Okey. Disebabkan tengah tu ada 9. 5, 9. Tempat kosong lagi. Tempat kosong ni kita anggap Y. Jadi,
D pertama 9 tolak 5 sama dengan D kedua Y tolak 9. Nampak? Jadi 9 tolak 5 adalah 4 sama dengan Y tolak 9. So nak cari Y, 4 tambah 9 dapat 13. So kat sini adalah 13. Nampak? Okey, sekarang kita teruskan lagi untuk 3B. Macam main puzzle kan? Okey. Negatif P. Tengok dia punya dia punya ni, dia punya arah. So ambil yang ni dulu. Okey, 3B kita ambil 2P tempat kosong 12P. Tempat kosong ni kita anggap sebagai X. So D1 adalah X tolak 2P sama dengan D2 adalah 12P tolak X. So X tambah X 2X sama dengan 12P tambah 2P 14P. So X sama dengan 7P. So kat sini adalah 7P. Okey, sekarang kita tengok arah yang ni pula. Nampak? Okey. Negatif P tempat kosong 7P. Tempat kosong kita boleh anggap sebagai Y. Okey. D1 adalah Y tolak negatif P sama dengan D2 adalah 7P tolak Y. Faham? So, Y tambah P sama dengan 7P tolak Y. Y bawa ke sebelah sini jadi Y tambah Y 2Y sama dengan P bawa ke seberang sana 7P tolak P adalah 6P. So Y adalah bagi 2 jadi 3P. So kat tengah ni adalah 3P. Okay, next one kita cari yang baris yang ini pula. Nampak? So baris tu awak letaklah tempat kosong 2P 3P. Okey. Okey, so D pertama adalah tempat kosong ni kita anggap ada huruf Z. Okey, D pertama adalah 2P tolak Z sama dengan D kedua adalah 3P tolak P. Nampak? Okey. Z letak satu tempat. Yalah. Okey, so sini 2P tolak Z sama dengan 3P tolak P adalah 2P. Nampak? 3P tolak 1P. 2P. So ni 2. Okey, sini patut 3P tolak P kan? Salah tulis. Patut pelik. Okey. 3P tolak, ada tolak sini 2P. So dapat P. P bawa seberang sini jadi 2P tolak P sama dengan Z bawa sini. Z. Nampak? So 2P tolak P adalah P sama dengan Z. Jadi atas ni adalah Z. Nampak? Atas ni adalah Z pula. Atas ni adalah P. Ya Allahu Akbar. Okey, jelas. Okey, kita pergi ke C. Untuk C, baris mana yang boleh kita buat dulu? Okey, baris yang ini. Nampak? So, tempat kosong. Ni 3C 12X 7X. Okey. Tempat kosong kita anggap sebagai huruf, dia dah ada X, tak bolehlah guna X. Kita buatlah huruf K. Nampak? So, D pertama adalah 12X tolak K sama dengan D kedua adalah 7X tolak 12X. Nampak? Okey. 12X tolak K sama dengan negatif 5X. Negatif 5 bawa sini jadi 12X tambah 5X sama dengan K. K sama dengan 17X. So ke atas ni adalah 17X. Kemudian buat yang mana? Okey, nampak dah kan?
buat barisan sini pula. Kita selesaikan satu persatu. So 17x tempat kosong 5x. Nampak? Okey, 17x tempat kosong 5x. Tempat kosong ni kita boleh anggap sebagai L. Okey. So D1 adalah L tolak 17x sama dengan 5x tolak L. Okey, L bawa ke sini jadi 2L sama dengan 5 tambah 17 kita dapat 22x. So L sama dengan 22x per 2. L sama dengan 11x. So kat sini adalah 11x. Okey, nampak? Okey, seterusnya. Baris mana? Baris ini pula. Okey. So 7x tempat kosong 11x. Okey. Tempat kosong kita boleh anggap sebagai M. Jadi D1 adalah M tolak 7x sama dengan D2 adalah 11x tolak M. M tambah M dapat 2M sama dengan 11x tambah 7x dapat 18x. So M sama dengan 18x per 2. M sama dengan 9x. So kat sini dapat 9x. Nampak? Okey. Seterusnya. Last one yang ini. Okey. So 17x 9x tempat kosong. Okey, tempat kosong kita boleh anggap N. Nampak? D1 adalah 9x tolak 17x sama dengan D2 adalah N tolak 9x. Nampak? Okey, so 9 tambah 9 dapat 18x tolak 17x sama dengan N. So ni kita akan dapat X sama dengan N. So kat sini adalah X. Selesai untuk nombor 3. Okey, kita terus untuk nombor 4. Azrul dan Jonathan ditugaskan untuk meletakkan bendera Malaysia di sepanjang laluan pejalan kaki di sekolahnya bermula dari kantin sekolah ke bilik guru. So, kantin ke bilik guru. Okey, jarak bendera pertama dari bendera kedua adalah 5 meter. Maksudnya, dia nak buat bendera. Bendera 1, bendera 2, bendera 3. Okey? Bendera 1, jarak pertama dari bendera 2 adalah 5. Ni 5. Bendera 2, bendera yang ketiga terletak 10 meter dari bendera pertama. Dari bendera pertama dengan ketiga ni 10. Nampak? Okey, tentukan sama ada susunan bendera ini mengikut janjang aritmetik atau tidak. Jadi D1 sama dengan 10 tolak 5. Dapat 5. D2 dia sebenarnya dia punya janjang dia tu 5, 10, seterusnya 15. Nampak? So D2 adalah 15 tolak 10 dapat 5. Jadi D1 sama dengan D2 sama dengan 5. Jadi susunan bendera mengikut janjang aritmetik. Okey, selesai untuk beza sepunya. Kita akan sambung untuk tajuk sebutan. Okey, bilangan sebutan dan sebutan. Okey, jumpa lagi.